Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita ada peluang dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Pertama sekali ikhwan, antum semua tahu apakah kelebihan majlis ta'lim ini. Itu tak payah diulang-ulangkan lagi, diterang dengan panjang lebar. Antum pun tahu maghfirah, sakinah, rahmah daripada Allah. Kita dilindungi, dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ini sabit daripada riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih ini sudah cukup. Masalan, kita baca dalam Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Di situ Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan majlis ta'lim. Sudah cukup. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang martabat dia sahih, disimpan oleh An-Nawawi. Bagaimana orang yang hadir dalam majlis ilmu ini mendapat keberkahan, keampunan daripada Allah. Walaupun yang diampun itu dosa yang kecil. Sebab dalam hadis itu tidak menyebut dosa apa yang diampun, tapi diampun dosa. Sebahagian ulama tafsir dosa itu dosa yang kecil. Itu di atas tafsiran sebahagian ulama. Tapi yang diampun itu adalah sesuatu yang besar, iaitu diampun daripada dosa. Dosa adalah sesuatu yang bermasalah kalau kita bawa bertemu dengan Allah. Kalau Allah ampun, kita tidak diazab. Kalau Allah tidak ampun, diazab kita dulu baru diampun. Artinya dosa ini bawa masalah kepada kita. Dengan kita menyertai majlis ta'lim, Allah berfirman di hadapan para malaikat, walahum ghafartu. Dosa mereka itu aku ampun. Jadi kerana Nabi menyebut dosa mereka diampun, kita kekalkan dengan bahasa Nabi, dosa mereka diampun. Dosa adalah besar. Allah tak akan ampun sesuatu yang tak ada makna. Kalau keampunan Allah itu tak ada nilai pada kita, Tuhan tak akan beri keampunan. Antum tengok ayat yang antum tahu, saya pun tahu, 31 daripada Ali Imran. Kelebihan kita mengikut Rasulullah. Kelebihan Allah katakan, kalau sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah Muhammad. Apa kita dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah akan mengasihi kamu dan Allah akan ampun dosa kamu. Kita tengok. Tuhan tidak akan memberi kepada kita sesuatu yang tidak ada faedah. Allah mengangkat kita menjadi orang yang Allah kasih, sangat penting. Sangat penting. Antum tengok macam kita duk baca hadis. Apa penting kita baca hadis? Untuk menarik orang, kita bacalah cerita wali-wali, kan best. Cerita wali pijak kepala orang, wali pegang buah pinang bertukar jadi mat. Oh, kelakar. Seronok dengar cerita lagu ni. Alful Lailah wal Lailah, hikayat 1001 malam. Tak payah fikirlah sahih ke tak sahih. Tapi kerana Nabi menjanjikan Allah Jalla wa'ala akan memberi nur
kepada wajah-wajah orang yang mendengar tentang hadis dan membicarakan tentang hadis. Naddarallahu, Allah Ta'ala akan memberi cahaya, kegembiraan, kebahagiaan kepada orang yang sami'a maqalati, orang yang mendengar daripada aku hadis. Kita baca hadis, kita dengar hadis, kita belajar hadis, ada bendanya Allah beri kepada kita, ikhwan. Lepas itu kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, Allah akan ampun dosa kita. Orang kadang-kadang antum tengoklah, Masya Allah ikhwan, supaya dosa mereka diampun, ada yang minta ditanam hidup-hidup nak cari keampunan Allah. Bagi mandi dia tak mati lagi, bagi mandi siap-siap. Kapan mandi olok-olok, kapan olok-olok, lepas tu pergi tanam, korek liang, letak dia dalam tanah kubur, tutup 20 minit. Sekejap lagi dia keluar lah dengan peluh-peluh. Oh, dia kata saya insaf. Orang nak mencari keampunan Allah. Kita ini ikhwan mendapat limpahan kurnia daripada Allah. Allah memberi kepada kita keampunan dengan Allah menghidayahkan kepada kita untuk mengikut Rasulullah. Siapa dia Umar, siapa dia Abu Bakar, siapa dia Osman, siapa dia sahabat-sahabat yang hebat-hebat dahulunya sebelum mereka mendapat hidayah daripada Allah untuk ikut Rasulullah, dalam hidup mereka telah pun mengharungi dosa-dosanya amat dahsyat. Tapi setelah itu siapa mereka? Mereka radhiyallahu anhum. Kenapa Allah redha mereka? Kerana mereka mengikut Muhammad. Allah redha Umar bukan kerana Umar orang Arab. Kalau Allah redha Umar kerana Umar Arab, mamak macam saya rugi. Tak dapat redha Allah. Orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar rugi. Tapi kita baca Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Kenapa Allah redha dengan mereka? Mereka redha dengan Allah kerana Allah menyuruh mereka mengikut Muhammad. Mereka redha dengan perintah itu, maka Allah redha dengan hidup mereka. Lepas itu doa yang kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Tak ada orang lain. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai penciptaku, wa bil islami dina, Islam agamaku, wa bi Muhammadin rasula, Muhammad itulah rasul Allah yang aku ikut. Kerana itu ikhwan, besarlah nak bagi pada kita keampunan Allah. Jadi bila tanam kita sembahyang mayat pun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang mati ni macam-macam sebab kan ikhwan. Sebab GST pun boleh mati juga. Macam-macam sebab orang mati. Tapi orang mati sakit jantung ke, orang mati kencing manis ke, orang mati darah tinggi ke, tak pernah pun kita kata ya Allah dia mati darah tinggi, bagilah ubat darah tinggi kat dia sikit ya Allah. Tak pernah ikhwan. Matilah atas sebab apa pun. Yang kita minta, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosa dia ya Allah. Antum bayang, sebelum kita mati kita ikut Rasulullah, dan alam ini menjadi saksi. Inilah jenazah umat Muhammad yang ketika hidupnya mengikut langkah Rasulnya. Kita mendapat dua keampunan. Keampunan ketika kita hidup dan keampunan setelah kita menjadi jenazah. Ini yang kita harapkan ikhwan. Kita duduk dalam majlis taklim, Allah nak ampun dosa kita. Kita pula ada mak ayah. Antum bayang kalau Allah ampun dosa kita, adakah mak ayah kita tak sangkut dalam pengampunan itu? Sedangkan kita ni ada bin dan binti. Kita bukan keluar daripada buluh betung. Buluh betung betul lah tak ada bin dengan binti. Kita ni anak orang. Lebih-lebih kita bayar zakat fitrah, jangan siapa sentuh kepala kita. Hanya baik aku bayar fitrah. Ya ikhwan, kalau Allah ampun kita, macam hadis Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang dua golongan, satu orang yang dibenci, satu orang yang dikasihi. Apabila Allah sayang kepada satu orang, Allah akan sebut nama dia di hadapan para malaikat.
dan Allah akan arah malaikat untuk sayang orang ini, dan malaikat akan membuat isytihar di hadapan malaikat semua, sayanglah kau dengan orang ini kerana dia dikasihi oleh Allah. Nama orang itu gah di langit. Bila Allah benci dengan satu orang, Allah buat benda yang sama. Malaikat kata, bencilah kamu pada si fulan kerana Allah telah membencinya, dan namanya diangkat naik ke langit dengan penuh kebencian. Masya Allah, ikhwatul iman, besar. Allah kata, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Allah akan kasih kamu. Oh, Masya Allah, ikhwan, Allah kasih kita, takkan tak ada makna. Syurga dia punya, neraka dia buat, sirat dia yang bentangkan, al-mizan dia yang buat, yang hantar malaikat munkar nakir dalam kubur dia, yang menentukan azab dan nikmat kubur dia. Tiba-tiba dia kasih dengan kita, apa akan jadi? Aduh, bayang kita kena satu toke besar buka hotel, 5 star punya hotel di Mekah. Dia baik dengan kita, tak tahu dia dengar kita pergi Mekah, agak-agak dia tak semawa kita duduk hotel dia. Agak-agak dia tak semawa. Kalau dia tak semawa juga, memang tak hidup masin dia. Dia tanya kita ada mana, kita kata anak ada Mekah. Masya Allah, dia kata mai duduk hotel dia. Agak-agak kita duduk hotel dia, dia suruh kita bayar. Tak ada bayar lah, ikhwan. Kalau dia suruh kita bayar juga, orang Penang panggil saya sekok dajjal pula dia ni. Orang Penang kata apa punya dajjal, kaya pun kena bayar juga kan. Itu orang Penang. Saya bukan orang Penang, saya orang Perlis. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Allah sayang dengan kita. Syurga dia punya. Syurga dengan kenikmatan dia punya. Segala nikmat dalam syurga dia punya. Mengizinkan si fulan masuk syurga, si fulan naik satu tingkat ke satu tingkatnya lebih indah dalam syurga Allah. Ia akan mengizinkan dan redha Nabi Muhammad nak bagi syafaat Allah. Tiba-tiba dia kasih kita atas dunia. Pasal apa? Pasal dia kata fattabi'uni, hampa semua kena ikut Muhammad. Tiba-tiba kita bangkit sebatang kara di hari akhirat, dia tak pandang kita ke, ikhwan? Pasal tu ikhwan nak menanamkan benih ini, ikhwan. Banyak serangga nak makan benih ni. Kita tanam benih, suruh ikut Nabi, suruh ikut Nabi, suruh ikut Nabi. Makhluk perosak tu datang banyak sangat. Kau ikut Nabi, Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah ampun dosa kita. Fadilat-fadilat yang ada dalam perintah-perintah Allah yang wajib, di antaranya ialah Allah ampun dosa kita, Allah bagi syurga ke kita. Tidak ada satu perintah Allah Ta'ala yang kita disuruh buat tanpa kita diwajibkan contoh Nabi. Tidak ada. Apa sahaja yang Allah perintah kita buat, mestilah di belakang perintah itu wajib mengikut Nabi, wajib melaksanakan kaifiat ibadat itu macam mana Nabi buat. Haji Tuhan perintah, zakat Tuhan perintah, puasa Tuhan perintah, salat Tuhan perintah, jihad Tuhan perintah, jaga akhlak Tuhan perintah. Di belakang ini semua mestilah kita buat haji, umrah kita, zakat kita, puasa kita, sabilillah kita, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ampun dosa kita, ya ikhwan. Allah ampun dosa kita. Pasal itu besar. Pasal itu dalam ayat itu Allah kata wallahu ghafurur rahim. Bukankah Allah itu maha pengampun dan maha kesian belah? Kepenatan kita ikut Rasulullah ni dicatat oleh Allah. Dalam hadis Imam Muslim disebut kepada kita tentang duri, tapak kaki yang kena duri. Bersabar. Imam Ibn Kathir sebut dalam suratul Ahzab tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di bawah ayat ni Imam Ibn Kathir kata kita mesti contoh Nabi sampai pada peringkat bagaimana Nabi sabar, kita kena sabar macam Nabi. Bagaimana baginda sabar dalam perang Ahzab, kita kena sabar macam tu. Terpijak duri, demam, sesema, tak larat, kita ikut agama ni ada tension dia, kita ikut agama ni ada ketegangan dalam hidup kita, semua tu dicatat oleh Allah, kafarah anid dzunub. Tuhan
tebus dosa kita. Tuhan, tempat dosa yang dipadam ditukar dengan pahala di sisi Allah. Tidak ada sia-sia orang yang ikut Rasulullah, tetapi sangat sia-sia kalau orang itu tidak ikut Rasulullah. Bacalah ayat 27 daripada surah Al-Furqan. Apa Tuhan kata di situ? Gigit jari. Bahasa Quran kata gigit jari. Siapa-siapa yang bangkit tak ikut Nabi dan ikut orang lain, gigit jari dia di hari akhirat. Gigit jari ni maksud dia apa ya kawan? Orang lain duk makan ayam, makan itik, seronok orang lain makan, dia ni duk isap jari ya. Maksud dia tak ada apa. Panggillah orang-orang yang kamu ikut dia dan kamu tinggalkan Muhammad. Masya Allah, ikhwatul iman. Ikhwatul iman, kenapa kita nak mendengar hadis-hadis Nabi ni ikhwan? Salah satunya ialah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattani. Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattani, dia ni imam ahlu sunnah. Dia mati pun dalam tahun 256 Hijrah. Pentingnya kita bawa pemikiran dan hati kita kepada hadis-hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa? Dia kata laisa fil dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Fa iza btada'a rajul nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Apa yang dia kata? Kita akan tengok masalah ini akan berlaku, iaitu Allah akan cabut daripada hati kita manisnya sunnah. Allah akan cabut apabila kita tak kenal sunnah. Kita tak pernah bertanya pasal sunnah, tak pernah belajar pasal sunnah, tak pernah ambil tahu sunnah apa. Kesan dia ikhwan, Allah cabut kemanisan sunnah daripada hati kita. Bila Allah cabut ikhwan, dia punya partner hidup ni, kalau sunnah duduk di situ, bid'ah tak mau duduk. Kalau bid'ah duduk di situ, sunnah tak mau duduk. Dia punya perlawanan dia macam tu. Kalau di situ ada bid'ah, nyatalah telah matilah sunnah. Sebab bid'ah dia tidak main dengan dia pun naik, lepas tu dia bagi ruang sikit pada sunnah. Tidak ikhwan, bid'ah dia tanya sunnah habis-habisan. Kau jangan hidup. Kerana bid'ah daripada syaitan, sunnah daripada Allah, daripada wahyu ilahi. Nanti dalam kuliah ni saya akan bacakan kepada antum hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana syaitan itu merancang buat bid'ah. Itu akan dengar hadis itu nanti. Imam Muslim simpan dalam Sahih Muslim, dihuraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah kepada Sahih Muslim. Kita dah ingat tak apa, kita dah ingat tak apa, tak apa. Nanti kita bacakan hadis itu. Bila kita tak dengar tentang sunnah, kita dengar lain daripada sunnah ikhwan, maka yang lain daripada sunnah itu dia masuk dalam hati kita. Apa akan jadi? Kata Imam Ahmad bin Sinan, laisa fi dunya mubtadi'un. Kamu tidak akan dapati di dalam dunia ini satu orang yang terlibat dengan bid'ah illa wa huwa yubghidu ahlal hadis, melainkan dia terlibat dengan bid'ah, bid'ah akan membawa dia benci kepada hadis. Bukan saja dia benci pada hadis, yubghidu ahlal hadis, kepada ahli hadis pun dia benci. Dia tengok muka, oh dia kata mai pula dah. Ni kalau mai tak ada lain, hadis dhaif tak boleh, palsu tak boleh, semua sahih, mai pula dah, dia kata mai pula lagi satu. Dia benci ikhwan, sampai pada peringkat dia tak sedar ikhwan, dia benci mendengar sesuatu daripada Nabi. Kata Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattani, fa iza btada'a rajulu, bila satu orang dah sebati dah dia dengan bid'ah, nuzi'at halawatul hadis min qalbi. Ketika itulah Allah rentap kemanisan hadis daripada diri dia, sampai dia pun tak tahu dah apa dia hadis. Dia pun tak tahu dah. Pasal itu ikhwatul iman, kita kena dengar ikhwatul iman hadis-hadis daripada Nabi. Kita kena dengar. Kalau kita tidak dengar ikhwan, masya-Allah,
Masya Allah, kalau kita tak mau dengar apa Nabi sampaikan kepada kita, apa yang Nabi pesan kepada kita, Masya Allah. Karena itu penting kita duduk dalam majlis Ahlus Sunnah ini, ikhwan. Pasal itu penting kita duduk, kita nak mendengar hadis-hadis daripada Nabi, petunjuk-petunjuk daripada Nabi. Nanti kita akan baca di dalam hadis, ikhwan, bagaimana para sahabat Nabi, mereka sentiasa nak mendengar daripada Nabi, mereka nak ambil tahu daripada Nabi, mereka nak belajar daripada Nabi. Maka sahabat akan bertanya kepada Nabi, ceritalah kepada kami, dullani, tunjuklah kepada kami, akhbirni, khabarkanlah kepada kami ya Rasulullah. Sahabat akan datang bertanya kepada Nabi, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, dan bagaimana ini. Ikhwatul iman, hadis yang semua antum dengar, hadis ini telah sampai kepada martabat mutawatir, sehingga ada ulama hadis menyebut semua sahabat yang dijamin, yang disebut nama mereka seorang perseorang, 10 sahabat ahli syurga, semua telah berhimpun sepakat meriwayatkan hadis ini. Ada di kalangan para ulama hadis menyebut hadis ini telah diriwayatkan lebih daripada 200 orang sahabat. Payah ikhwah nak cari satu hadis sejumlah begitu, dengan bermacam-macam kedudukan yang disebut oleh ulama hadis. Ada menyebut 62 orang sahabat, ada menyebut 60 orang sahabat, ada menyebut 80 orang sahabat. Tetapi mereka menyatakan 10 sahabat yang digembirakan dengan syurga semuanya terlibat dalam meriwayatkan hadis ini, sehingga kan hadis ini naik pada peringkat mutawatir. Mustahil orang berhimpun nak berbohong kepada Nabi, mustahil, mutawatir. Itu hadis yang antum tahu, yang saya pun tahu, berkaitan dengan larangan berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dibenarkan berbohong. Tak dibenarkan berbohong. Saya nak menyebut kepada antum 4 perkara yang disebut oleh Imam Muslim. 4 perkara yang disebut oleh Imam Muslim. Yang kita boleh katakan 4 perkara ini seperti disepakati. 4 perkara ini. Nanti kita akan tengok hadis-hadis Nabi yang berpesan kepada kita tentang perkara ini, ikhwatul iman. Yang pertama, ikhwatul iman, setelah Imam Muslim membahas hadis-hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang berbohong pada aku dengan sengaja, maka satu tempat duduk kepadanya di dalam neraka. Maka Imam Muslim menyebut macam-macam hadis yang mutawatir tadi ini. Maka Imam Muslim menyebut tentang 4 perkara yang penting difaham daripada hadis ini. Yang pertama, kata Imam Muslim, taqrir hadhihi al-qa'idah li ahli sunnah anna al-kadhiba yutanawalu akhbarul 'amidi was-sahi 'ani syai' bi khilafi ma huwa. Ini yang pertama disebut. Bila dihimpun hadis-hadis larangan berbohong pada Nabi ini, akhirnya kata Imam Muslim, satu kaedah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, satu kaedah yang dipakai, yang diterima pakai oleh Ahlus Sunnah, iaitu tidak boleh berbohong kepada Nabi dengan sengaja atau tidak sengaja, tak boleh bohong. Dan satu kaedah yang diterima ikhwatul iman, iaitu apa itu bohong? Meriwayatkan kepada Nabi sesuatu tidak seperti cerita yang sebenar. Meriwayatkan sesuatu daripada Nabi tidak seperti cerita yang sebenar.
sama ada kawan itu dia meriwayatkan dalam keadaan dia saja nak bagi cerita tu berlain dengan Nabi sampai, ataupun ketika itu berlaku suatu ketidaksengajaan. Dia sengaja, dia tak sengaja, nombor dua. Tapi dia sebut aja sesuatu yang berlain daripada Nabi sebut, ima maknanya, ima lafaznya, dia telah terperangkap di dalam hadis berbohong pada Nabi. Ini kata Imam, ini ikhwatul iman, kata Imam Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini kata dia suatu kaedah yang telah disepakati. Kaedah ini diterima pakai, bahawa apa itu makna bohong ikhwan, iaitu kita sampaikan satu berita yang berita itu tidak seperti yang diceritakan. Apa yang Nabi sebut kita tambah sikit, tak salah tambah panjang, tambah huruf sudah. Dalam Nabi sampai Nabi tak pakai satu huruf, kita pakai huruf tu. Ima sengaja, ima tak sengaja, bab lain. Itu dibincangkan. Tapi apabila kita cakap sesuatu, kita katakan sesuatu ini daripada Nabi, tapi kita sampaikan itu tidak seperti yang Nabi sampaikan, maka kita telah masuk di dalam perkara ini. Pasal Nabi sebut pada kita, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahad. Sesungguhnya berbohong kepada aku tak sama macam berbohong pada kamu. Tak sama. Kita bohong pakai nama mak kita, tak sama bohong pakai nama Nabi. Tak sama kawan. Mak kita bohong kat orang biasa pun berdosa dah. Berdosa dah. Kita tengok, oi geram tengok pokok memplam dia. Kata makcik, ni mak saya minta satu. Makcik tu baik dengan mak kita, dia bagi satu, orang kita pergi pelahap. Mak kita tak tahu apa pun. Jumpa di market, ambil kata teringin sungguh nak makan memplam. Memplam muda lagi dia tu. Kata dah tak teringin pun. Lah kemarin anak hang mai, dia kata hang suruh minta. Ditambah pula sepatah, dia kata hang mengidam. Lah hang ni mengandung tak abang lah. Mengandung apa dah 52. Jadi mak kita dengar pula, tengok budak ni nakai sungguh. Dia tak marahlah sangat anak dia, tapi perbuatan tu dia tak pernah redha. Nabi kata, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahad. Kamu jual lah banyak orang, aku jangan jual. Aku ni Rasulullah. Kalau kamu bohong pada aku, kamu bohong pada malaikat, kamu bohong pada yang menurunkan wahyu Allah. Jangan, Nabi kata, hati-hati. Nanti sekali kita tengok apa kata Imam Nawawi, apakah asas yang orang ini pakai untuk buat hadis-hadis palsu. Apa asas dia? Nawawi cerita di sini ikhwan. Apa asas dia? Dan ada satu perkataan yang Imam Nawawi guna bagi kepada orang-orang ini. Maka ikhwatul iman a'azakumullah, Imam Nawawi dalam syarah Muslim ini dia katakan bahawa kaedah yang dipakai bahawa itu dikatakan sebagai makna bohong. Satu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dia kata as-saniyah, benda yang kedua, dia kata benda yang disepakati ialah bahawa ta'zim tahrimul kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam wa annahu fahisha azimah wa mubiqah kabirah. Dia kata benda yang kedua yang disepakati apa dia ikhwatul iman, iaitu kita telah ahlu sunnah telah sepakati bahawa berdusta kepada Nabi ini ta'zim tahrimul kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya haram, pengharaman berbohong kepada Nabi. Berbohong pada Nabi ini wa annahu fahisha, dia satu keji, satu dosa, satu kejahatan azimah yang cukup besar ikhwatul iman.
maka tidak boleh berbohong. Ini benda yang disepakati. Walakin la yukafiru bihadzal kadhib. Cuma kawan yang berbohong pada Nabi ni, dia taklah kita kata kafir, tapi dia menanggung dosanya besar. Illa ay yastahillahu, melainkan dia menghalalkan bolehnya berbohong pada Nabi. Dia kata halal, dia kata tak apa, barulah dia boleh jadi kufur. Tapi kesepakatan ini ikhwatul iman telah diterima oleh para ulama hadis, para ulama ahlu sunnah, bahawa ta'zim haramul kazib alaihi sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya pengharaman kepada Nabi, dan siapa yang terlibat dengan berbohong, dengan makna yang pertama tadi, dia telah menanggung satu kejahatan dan dosanya sangat besar. Itu benda yang kedua ikhwatul iman. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia cerita satu perdebatan di antara Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dengan Imam Al-Haramaini. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dia ni bapa kepada Imam Haramain, dia walid Imam Haramain, bapa ulama, anak pun ulama. Depa bertengkar, bukanlah bertengkar lagu kita ni, orang bertengkar secara ilmu. Bapa Imam Haramain kata, siapa yang berbohong kepada Nabi, siapa berbohong pada Nabi, dia bukan menanggung dosa besar, dia kafir. Itu kata pak dia. Kenapa? Kerana dia punya Swiss tu menyala sampai ke Tuhan. Kata Nabi, dia tahu kata dia yang reka, tapi dia kata juga Nabi. Seolah-olah ikhwatul iman, dia kata Tuhan telah menurunkan ini pada Jibril, Jibril telah sampai kepada Nabi, dan Nabi telah bercakap sebagai Rasulullah. Pak dia kata orang ni kafir. Kata Imam Al-Haramain, dhaif pandangan pak aku, tak boleh kafir, sebab Nabi sendiri tidak mengkafirkan orang berbohong. Cuma Nabi kata satu tempat duduk dalam neraka. Kerana Nabi kata satu tempat duduk dalam neraka, kita kekal lah bahasa Nabi. Dia kata, kenapa kita nak pergi tambah satu benda yang lain? Melainkan dalam riwayat-riwayat lain menyebut pada kita, dia menghalalkan benda yang haram, dia mengharamkan benda yang halal. Dia kata tak payah buat benda wajib, barulah dia kafir. Demikian juga kalau dia kata halal berbohong pada Nabi. Nanti kita akan tengok sekali lagi bagaimana Imam Nawawi menyebut betapa bodohnya manusia menyatakan boleh berbohong kepada Nabi kerana kebaikan. Nawawi menyandarkan mereka ini bodoh, kata dia, mengikut hawa nafsu dan meninggalkan syariat-syariat Islam yang lain, dengan mereka menyatakan boleh berbohong pada Nabi, dan mereka berpandukan pada satu riwayat yang tidak boleh dijadikan hujah, kata Imam Nawawi. Jadi yang benarnya ikhwan, kita katakan berbohong kepada Nabi ini satu dosa yang cukup besar. Saya tak tahu lah ikhwatul iman, bila kita sampai kaedah yang kedua ini, inilah kebanyakan kita akan dengar daripada syekh-syekh yang mengajar kita. Dia kata kau berbohong pada Nabi, orang tu tak semayang. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat. Satu masalah lah, bukan satu masalah, satu masalah berat sikit. Kalau masalah ringan, satu masalah. Tapi selama-lama dia tak pernah kata sembahyang tak wajib. Selama-lama dia tak pernah kata, siapa kata wajib pakai tudung, dia tak pernah kata. Cuma dia kata besok saya tua sikit saya pakailah. Cuma tengah duk muda 38, 35, hari tu sekali saya pakai tudung. Laki kata macam umur 62 saya dengar tua awal, tu saya buka tudung. Tapi insya-Allah lah dia kata besok saya 50 naik ke atas saya pakailah. Tapi lah tak mau pakai lagi lah, tak mau tua awal. Dosa tak? Dosa. Tetapi hak dia buat dosa tu, ini syekh-syekh akan sebut ikhwan, hak dosa dia buat itu, adakah dia menghalalkan benda haram?
Tidak. Tetapi orang yang berdusta kepada Nabi, dia rombak syariat. Dua-dua ni kerja haram. Tak sembahyang pun haram, dedah aurat haram, berbohong pada Nabi haram. Tetapi harakat kedudukan berbohong pada Nabi dengan kedudukan sekadar tak sembahyang sahaja, memang dua dosa besar, tapi beza. Kadang-kadang kita tengok, kita kata Syekh lagu tu tak sembahyang, okey lagi nah. Tak, dia kata tak sembahyang pun masuk neraka juga. Tetapi at least dia kata orang tak sembahyang ni sekadar tak sembahyang lah, lalai. Tapi bila awak bohong kepada Nabi, kejahatan yang paling kemuncak kejahatan itu. Ini lebih-lebih bohong pada Nabi itu pula disandarkan kepada hadis. Nanti ada akan tengok perbezaan, ikhwan, perbezaan. Bagaimana syaitan datang, dia merasuk orang suruh buat hadis palsu dengan dia merasuk orang suruh buat maksiat. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia tafsir alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi, iaitu dia duduk dekat sudur kita, dekat dada kita, dia duduk mai, dia hasut kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, satu, kau buat syirik. Dia hasut buat syirik. Buat syirik itu bukan nama syirik, nama usaha, nama khatiak, nama nak hidup, nama nak berubat, dia bubuhlah nama macam-macam, tapi isi dia syirik. Mana tahu syirik isi dia melanggar apa yang Nabi tak bagi buat, pakai tangkai, jampi serapa, azimat, seru lain daripada Allah, puja. Yalah, dia kata sekok ayam lah, cari ayam selasih tu sembelih lah, insya-Allah lah, jin tanah tak kacau dah. Kalau kita sembelih ayam bismillah dengan nama Allah nak makan, dia suruh sembelih untuk jin tanah. Habis jin tak duduk atas tanah macam mana? Minta pula. Syirik. Tapi nama apa? Berubat. Syirik. Dihasut. Ya Allah, tengoklah, Masya Allah, kedai hang ni sampai seorang pun tak masuk. Hang masak sedap, kedai hang bersih. Dia pun main tengok hari tu, dia bagi A, kebersihan A, tapi siapa pun tak masuk. Bukan kata siapa, seekor lalat pun tak mai. Lah aku nak tanya ke hang, hang fikir tengok-tengok, apa masalah dia? Dia kata tak tahu. Dia kata itulah benda hang tak tahu, aku nak bagi tahu. Benda ni mainan orang. Habis nak buat lagu mana? Dia kata buat pelari atas nama pelari. Dia tak kata jom buat syirik, tak buat. Dia tak buat lagu tu. Dia dengar syirik pun dia dah senak perut dah. Kalau kawan dia hasut tu, dia kata jom kita buat syirik ke Allah, takut kawan tu. Hang suruh aku buat syirik, tak masuk surga, dia kata. Tak, dia tak pakai nama syirik, dia pakai nama pengadang, nama pelarih, nama penduduk suami, bagi suami tunduk, bagi orang nak kahwin kan, supaya perempuan tu terima pinangan dia. Mana ada bomoh kata mai saya buat benda syirik bagi laki tunduk ke awak? Tak mau. Bomoh pun tak mau masuk neraka, nak masuk surga. Tapi dia guna nama ini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dia buat syirik. Bila syirik kita tak buat, kita mengaji akidah, kita tak mau ni semua, dia turun yang kedua. Pasal syaitan tahu siapa buat syirik Allah tak ampun, dan dia nak mencari teman sebanyaknya teman dia dalam neraka. Buat yang kedua pun daripada syaitan. Saya akan buktikan apa perkataan Abdullah bin Mas'ud, apa perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As tentang yang kedua ni. Apa dia? Yang kedua bid'ah. Buat bid'ah. Kenapa ikhwan? Antara syirik dengan bid'ah berbeza. Syirik boleh jadi kufur, bid'ah tak jadi kufur, dosa besar. Tetapi ada persamaan dia, iaitu orang yang buat bid'ah dalam ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Kerana Allah mewajibkan dalam ibadah ni ittiba', mengikut Rasulullah. Dia pujuk kau buat. Yang ketiga, kita tak buat bid'ah, baru dia pujuk kita al-kabair, dosa-dosa besar. Antara bid'ah dengan buat dosa besar, dia rasuk kita buat bid'ah.
berbohong kepada Nabi, satu kesalahan yang besar. Tinggal semayang, satu maksiat. Kata Imam Sufyan Al-Thawri, wal bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyah. Bid'ah lebih dikasihi oleh iblis daripada maksiat. Sebab selama-lamanya orang buat maksiat, ikhwan, dia tahu dia buat maksiat. Antu tengok apa macam-macam lah. Apa dalam dunia hari ni kan, ada artis ni hijrah. Artis hijrah. Apa maksud hijrah tu? Kalau artis berhijrah, apa maksud dia? Apa dia punya, kita boleh faham? Kalau bahasa utara kata dia tak mau merepek dah lah. Loh, rupanya jadi artis merepek lah. Baru kita tahu. Masa dia duduk berlakon, dia duduk main music, kita seronok lah kan. Dia bagi satu entertainment kepada kita. Tiba-tiba saya dah berhijrah. Kita kata bilanya dia hidup zaman Nabi pergi hijrah Madinah ni? Rupanya dia bercerita lah, saya dah tak hidup macam dulu dah, saya dah tak mau lara. Oh, rupanya lara. Kita ingat duk jadi orang terkenal ni bagus, rupanya lara. Siapa dia, ikhwan? Dia tahu. Dia berlakon, dia tahu. Dia menyanyi, muzik, dia tahu lara. Akhirnya dia nak meninggalkannya lara, datang kepada agama. Tetapi orang yang terikat dengan bid'ah ni, ikhwan, dia tak isytihar, dia tak pernah mengaku yang dia buat itu lara. Sedangkan hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal tidak ikut cara Nabi, ditolak. Ditolak, ikhwan. Tapi selama-lamanya dia tidak akan menampakkan itu sebagai satu kesalahan. Itu kata Imam An-Nawawi, ikhwatul iman. Benda yang kedua disepakati, apa dia, ikhwan, bahawa berbohong kepada Nabi adalah satu kesalahan yang besar. Yang ketiga, ikhwatul iman, kata Imam An-Nawawi, al-thalithah annahu la farqu fi tahrimil kadhib alaihi sallallahu alaihi wasallam baina ma kana fil ahkam wa ma la hukm fihi كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من الأكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada beza. Pengharaman berbohong kepada Nabi ini tidak ada beza. Tidak boleh berbohong di dalam hukum hakam, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh berbohong di dalam hal targhib dan tarhib, hal motivasi. Allah, saya baca bukanlah hadis-hadis hukum, cuma nak bagi apa? Targhib dan tarhib, nak bagi semangat. Nak bagi semangat kepada orang. Adalah hadis-hadis yang tak berapa kenal pasti, tapi nak bagi semangat pada orang. An-Nawawi rahimahullah menyatakan, perkara yang ketiga yang disepakati ialah tak boleh berbohong. Haram berbohong ni tak ada beza dalam hukum hakam kah, dalam benda motivasi kah, langsung tidak boleh berbohong. Fakulluhu haramun, ini semua adalah haram. Minal akbaril kabair, daripada dosa yang teramat besar. Wa aqbahul qabaih, daripada keburukan yang paling buruk. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Kata Imam An-Nawawi, ada at-taifah mubtadi'ah za'amuhum al-batil annahu yajuz wa wada' al-hadith fi at-targhib wa tarhib. Kata Imam Nawawi, ada satu kelompok taifah al-mubtadi'ah ni, kumpulan yang suka buat bid'ah. Mereka menyangka, dan sangkaan mereka itu salah, kata Nawawi. Sangkaan mereka itu batil. Mereka menyangkakan annahu yajuz, boleh berbohong kepada Nabi, boleh buat hadis palsu sekiranya nak memberi galakan kepada orang. Kata Imam Nawawi, inilah sangkaan mereka yang batil, yang kebanyakan orang sangat terpesona dan terikut dengan mereka. An-Nawawi menyatakan, ikhwan,
Mereka ini bahasa An-Nawawi. Nawawi menyatakan mereka ini daripada orang yang bodoh yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud. Mereka sangka mereka ini golongan zuhud, tapi mereka bodoh dan mengikut hawa nafsu. Tak boleh langsung berbohong pada Nabi, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kata, tuan-tuan, cuba bayang kalau Nabi pakai kot. Macam mana nak bayang Nabi pakai kot? Antu cuba bayang Nabi nak Ferrari. Macam mana nak bayang tu? Ulama hadis kata jangan kita heret bahasa yang tak layak kepada Nabi. Heret bahasa tak layak pun tak boleh. Tak boleh. Jangan main-main kerana huwa Rasulullah. Yang ke berapa tadi? Al-Thalith. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mereka ini ikhwatul iman berbohong kepada Nabi. Mereka terlupa suatu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, Allah menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. وخالفوا صريح هذه الحديث المتواتر والحديث الصريح المشهور. Mereka selisih dengan ayat Quran. Quran menyatakan kepada kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Mereka tidak ada ilmu. Berbohong pada Nabi itu satu dosa. Bohong pada Nabi ni dosa. Satu tempat duduk dalam neraka. Bagaimana kita menyatakan Nabi kata satu tempat duduk dalam neraka untuk orang yang berbohong? Tiba-tiba kita menyatakan orang yang berbohong kepada Nabi, Nabi kata satu tempat duduk dalam neraka. Walaupun ada tempat duduk dia dalam neraka, tapi dia tak masuk neraka, dia tetap masuk syurga. Itulah seolah-olah orang yang berbohong pada Nabi ni tak sedar apa dia buat. Nabi kata masuk neraka, dia kata tak apa, bohong pada Nabi, niat elok apa? Niat elok apa? Seolah-olah kita mukhalafah dengan bahasa Nabi. Nabi kata semua ke neraka, kita kata tak semua masuk neraka. Masya Allah. Hang siapa? Who are you, man? Macam mana boleh cakap macam ni? Ar-Rabi', yang keempat. Yang keempat, ikhwatul iman, kata Imam An-Nawawi, benda yang disepakati. Bila kita bercakap pasal hadis palsu, empat perkara ini antum kena ingat. Ini disepakati. Ar-Rabi', kata Imam An-Nawawi, yang keempatnya, yuharrimu riwayat al-hadith al-mawdu' ala man arafa kaunuhu mawdu'an aw ghalaba ala zannahu wa wada'ahu. Faman rawiya hadithan ilmun aw dhanna wada'ahu wa lam yubayyin halun riwayatahu wada'ahu fahuwa dakhil fi hadhihi al-wa'id. Kata Imam Nawawi, haram meriwayatkan hadis yang palsu bagi orang yang mengenal kepalsuannya. Haram. Bila kita dah tahu, dah maklum, ikhwan, cara kita lah, peringkat kita lah macam mana keraguan itu datang. Kita duk baca satu hadis, duk baca hadis. Hadis yang kita baca ni begitu banyaklah ikhwatul iman. Banyak hadis-hadis yang kita baca. Tiba-tiba mai satu masa orang kata pada kita, tuan, hadis tu palsu tu. Yang dekat dengan kita ni bulan Ramadan lah. Malam pertama apa kelebihan dia, malam kedua apa kelebihan dia, malam ketiga apa kelebihan dia, macam-macam kelebihan lah. Pendek kata, kelebihan yang ada di situ tidak ada pada bulan-bulan lain. Dosa kita diampun, kita seperti Nabi Allah Musa, kita seperti Bani Israel yang menolong Nabi Allah Musa lawan Fir'aun. Oh, dahsyat. Cuma Fir'aun tak kenal kita je, kita lawan dia. Hebat. Tiba-tiba dimaklumkan kepada kita, secara kita lah, secara orang kampung, tuan, hadis tuan baca tu, yang pertama, bila kita baca hadis, kita ada 3 syarat.
Bila gugur 3 syarat ni, maka datanglah keraguan kita pada hadis itu. Syarat yang pertama, bila kita baca hadis, mesti kita tahu sahabat mana yang meriwayatkan hadis itu. Ni cara kita lah, cara orang kampung, cara tak tahu apa ni kan. Yang kedua, hadis itu mesti ada imam yang merawikan dia. Bukhari kah, siapa-siapa kah, Abi Daud kah, mesti ada nama kawan tu. Rawahu Abu Daud, rawahu Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis itu akan diletak apa kedudukan dia. Kadang-kadang dia tak sebut nama sahabat, tak apalah, tapi dia sebut hadis ini riwayat Ibnu Majah. Maka kalau dia buang nama sahabat di atas, dia kata riwayat Ibnu Majah, maka dia kena lengkapkan yang ketiga, apa kedudukan hadis itu. Sebab yang ada dalam Sunan Ibnu Majah bukan semua sahih. Dia kena sebut. Dia tak boleh kata hadis ini riwayat Ibnu Majah, lepas tu sakata anha, dia sengap. Tak boleh. Dia disiplin hadis baca macam tu. Melainkan hadis-hadis yang boleh baca dan sengap ni, hadis yang semua orang tahu dia sahih. Saya bacakan satu hadis, innamal a'malu binniyat. Saya tak payah cerita dah. Semua orang tahu dah hadis ni daripada Umar Al-Khattab, hadis ni riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dipanggil hadis yang masyhur, hadis yang popular. Tak apalah, saya sengap. Saya sengap lah. Tak tahu saya baca satu hadis, sumu tasihhu, puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Lepas tu saya sengap. Hadis ni tidak masyhur, jarang-jarang kita dengar. Maka apa kedudukan dia? Siapa yang riwayat? Daripada sahabat mana? Itu disiplin baca hadis. Ikhwan, bila satu orang tu baca hadis, benda ni tak ada. Kita katakan dalam hadis berkenaan dengan fadilat tarawih tu, pertama duk cari sahabat mana riwayat hadis tu, tak tahu. Yang kedua, imam mana yang kata dia hadis, Bukhari ke, Muslim ke, Abi Daud ke, sampai lah tak jumpa. Dan yang ketiga, apa kedudukan dia? Sengak lah lagu tu ya. Maka hadis ni diragukan. Hadis ni diragukan. Bila satu hadis itu diragukan, kena ada satu orang datang memberi pencerahan. Betul-betul apa kedudukan dia? Tiba-tiba datanglah orang belajar hadis kata, apabila hadis itu hilang 3 benda tadi, nama sahabat tak ada, imam mana mengesahkan dia, dan apa martabat dia tak ada, maka hadis itu masuk dalam kumpulan hadis yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Maka siapa yang percaya juga hadis itu, maka dia kurang akal, pasal dia tak masuk akal. Maka dia tolak. Dia tolak. Dia kata orang duk baca lama dah, bab lama ke bab baru, bab nombor 2. Babnya sampai tak pengetahuan pada awak hadis itu bermasalah. Kalau sampai, maka kata Imam Muslim, kata Imam Nawawi, yuharrimu riwayat al-hadis al-mawdu' ala man arafa. Dia hilang pula dah. Ala man arafa kaunuhu mawdu'an. Haram meriwayatkan, haram membaca, menyampaikan, percaya dengan satu hadis yang telah sampai kepada kita ilmu bahawa dia palsu. Haram. Melainkan kita cerita juga kerana nak menceritakan dia palsu supaya orang tidak terpedaya dengan dia. Kata Imam Nawawi, siapa-siapa yang baca juga hadis palsu setelah dia tahu kata benda tu palsu, kata Imam Nawawi, fahuwa dakhil fi hadhil wa'id, dia pun telah termasuk di dalam apa yang Nabi ancam kepada dia, iaitu Nabi menyatakan, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin. Hadis Imam Muslim. Siapa yang membaca, man haddatha anni bihadithin, siapa yang membaca daripada aku satu hadis, yura annahu kadhib, masa dia baca tu memang dalam diri dia sendiri tahu macam tak apa clear je hadis ni, macam tak apa clear, mana hadis ni nah. Kita pergi sembahyang tarawih satu malam, tak tahu kita dapat pahala macam pergi tolong Nabi Musa. Ui dahsyat. Duk fikir sendiri. Dia duk main macam tu.
Tapi kita kata gagah juga Kalau tolak sayang, kelebihan besar. Kalau pakai, masuk neraka. Tak apa, Tuhan tu pengampun masuk neraka sikit tak lama mana pun. Dia rendah juga. Nabi kata ketahuilah dia telah pun berbohong pada aku. Dia seorang pembohong, Nabi kata. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak boleh kita meriwayatkan suatu hadis yang telah kita confirm bahawa hadis itu adalah hadis yang palsu. Ini 4 perkara yang disepakati. Antum dalam Sahih Muslim ini, ikhwan, dia bawa, Imam Muslim bawa kepada kita perkataan Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadis ini supaya kita semua tahu bagaimana peranan syaitan di dalam hal hadis palsu ni. Antum tengok, daripada hadis palsu lah lahirnya bid'ah. Bid'ah tak ada kalau tak ada hadis palsu. Kan tadi saya katakan kepada antum, apakah hujah orang-orang yang melakukan pembohongan kepada Nabi ini? Apakah di antara hujah dia? Saya bacakan apa An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut di dalam syarah Muslim ini. Anda tengok, kata Imam Nawawi, mereka bawa satu riwayat menyatakan kalau tujuan kita berbohong pada Nabi itu baik, tak apa. Macam mana dia boleh tahu kata bohong pada Nabi dengan niat baik tak apa? Kata Nawawi, sebab dia pakai hadis ni, iaitu suatu hadis yang dipakai oleh golongan yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud. Mereka ini adalah orang yang jahil, kata Nawawi, dan mereka ada sangkaan yang batil. Dalam hati mereka ni ada sangkaan yang batil. Za'amahum al-batil annahu ja'a fi riwayah. Mereka terkeliru dan mereka tertipu dengan satu riwayat yang sampai pada mereka, iaitu riwayat yang berbunyi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan liyudillu bihi falatabawa maq'adahu minan nar. Antum sampai hari ini di antara hujah dia. Sampai hari ini, kalau kita kata ini bid'ah, kalau kita kata ini hadis palsu, sampai hari ini tak boleh selesai kerana hadis macam ni. Dan mati-mati ikhwan, orang tak menerima hadis ni sebagai hadis yang palsu, sedangkan Nawawi telah menyatakan dia palsu dan batil. Dulu, seketika dulu, kita kata kembalilah pada Quran dan hadis. Orang kata Nawawi nak bocah mana? Ni zaman saya muda-muda dululah. Kembalilah pada Quran dan sunnah. Oh, semua ikut Quran, semua ikut sunnah. Ulama nak bocah mana? Nawawi nak bocah mana? Sekarang ni kita ambil perkataan Nawawi. Nawawi menyatakan hadis ni palsu. Kita pakailah perkataan kawan tu balik kan. Kita kata Nawawi nak bocah mana? Dia kata ulama bukan seorang pula. Mungkin Nawawi tak tahu, orang lain tahu. Hari tu dia marah kita tak ikut Nawawi. Hari ni kita baca kitab Nawawi, dia kata ulama bukan seorang. Tak mampu kita. Bukan mampu dia, mampu kita. Apa kata Nawawi? Inilah hadis yang disangka hadis yang dipercaya oleh sebahagian orang tapi batil, iaitu katanya Nabi bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong pada aku dengan sengaja, liyudillu bihi, dia berbohong kepada aku dengan sengaja dengan tujuan nak menyesatkan orang, falatabawa maq'adahu minan nar, barulah tersedia kepada dia satu tempat duduk dalam neraka. Artinya daripada hadis ni Nabi sebut bohong yang masuk ke neraka tu macam mana? Liyudillu bihi, bohong yang menyesatkan orang. Maka faham mukhalafah dia, kalau kita berbohong tujuan tidak menyesatkan, maka tidak apa. Inilah yang Nawawi sebut tadi. Di kalangan mereka ini ada yang menyatakan tidak mengapa berbohong kepada Nabi kerana nak mengelokkan orang. Ada satu kitab nama Tadribur Rawi, ditulis oleh Imam Suyuti. Dalam kitab ni kita akan jumpa pendedahan Imam Suyuti.
ditangkap, saya guna bahasa ditangkap. Maksud dia, dikenal pasti kawan ni berbohong pada Nabi. Orang pegang dia, orang tanya pasal apa hang buat lagu ni? Dia kata niat aku baik apa? Pasal aku tengok orang hari ni tak apa suka main majlis ilmu, depa tak suka nak baca Quran lama-lama, aku buatlah hadis-hadis macam ni. Bila depa dengar kelebihannya banyak-banyak ni, depa bacalah Quran. Ulama hadis kata besok di hari akhirat kelebihan tu siapa nak bagi kat depa? Dia kata takkan Tuhan tak boleh bagi kot. Simple lah. Masya Allah. Nawawi rahimahullahu ta'ala, antum tengok macam mana hadis ni boleh mai. Nawawi menyatakan hadis yang sebenarnya ialah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Itu yang sebenar. Siapa bohong pada aku dengan sengaja, satu tempat duduk dalam neraka. Tiba-tiba di tengah-tengah hadis itu dia pergi tambah dua perkataan, liyudillu bihi, yang Nabi tak sebut, dia sebut. Saya bawakan kepada antum dalam Sahih Muslim ini apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Macam mana tambahan-tambahan ni boleh datang? Macam mana tambahan-tambahan ni boleh datang? Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ini perkataan dia. Nanti kalau kita kata Abdullah bin Mas'ud, jangan ada yang tanya siapa pula Abdullah ni. Kalau ada orang tanya lagu tu, pening kepala kita ikhwan nak jawab tak arti. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Antum tengok kata Abdullah bin Mas'ud, inna syaitana yatamassalu fi surati rajul fayati alqaum fayuhaddithuhum bil hadith min al-kadhib fayatafarraquna fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la yadri ma masmuhu yuhaddits. Ini riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya syaitan dia menjelma dengan rupa parah satu orang. Kita tengok yang sebut ni Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Dia cerita kemampuan syaitan ini menjelma sebagai orang. Saya ingat orang Melayu tak payah tolak lah benda ni kan, sebab dalam Melayu punya masyarakat banyak, dia tak jadi masyarakat mamak, masyarakat Melayu dia banyak jadi. Tanam dah satu orang, tengok-tengok dia balik. Ini yang kes yang paling dekat sekali ni, sahabat sembang dengan sahabat, ustaz boleh buang saka tak? Saya kata buang apa? Buang sampah biasa, kita buang saka. Buang saka. Itu biar betul. Masalah dia ada jadi pada keluarga dia. Mereka pergi ke hospital, bawa si sakit ni pergi hospital. Jadi kawan yang tak pergi hospital, adik-beradik yang tak pergi hospital ni ada di rumah. Duk tengok kawan yang sakit ni duk pergi dapur keluar, pergi dapur keluar, pergi dapur keluar. Jadi dia telefon lah, dia kata hang bawa dah lagi pergi hospital. Dia tu kata bawa apa, duk tunggu nombor lah ni. Lah nombor hang ambil pasal apa kawan ni hang tak bawa? Dia kata apa punya gila hang cakap ni, dia duk ada sebelah aku ni, nak hang cakap dengan dia. Habis kawan ni siapa dia? Dia pun bukan beranak kembang ke pupu apa ke, tak. Dia kata ustaz kacau ustaz. Artinya benda tu betul lah. Apa dia? Inna syaitan yatamassalu suratul rajul. Syaitan boleh menyerupa satu muka, cuma dia tak boleh buat rupa Nabi saja, Allah bagi kemuliaan. Tapi dia boleh rupa dengan satu rupa, dia kata dia Nabi. Rupa tu bukan rupa Nabi, rupa muka siapakah, dia kata Nabi. Itu dia boleh buat. Dia boleh buat ikhwan. Tengah-tengah kembang lagu ni dia boleh buat. Nampak cantik, dengan tongkat. Ada 2-3 tongkat, pegang satu sangkut dia lehang, satu mai tongkat. Cara kata hebat ni siapa? Dia boleh mengaku. Syekh Kadir Jalaini ke? Dia kata awak Pak Kadir mai tongkat banyak sangat ni. Dia kata ni tongkat Musa, ni tongkat Ali. Oh banyak tongkat.
Syaitan boleh buat ada ikhwan? Abdullah bin Mas'ud menyatakan boleh buat. Inna syaitana yatamassalu fi surati rajul. Syaitan boleh menyerupa sebagai satu orang rajul. Apa dia nak buat? Fayati al-qaum. Dia datang pada satu kaum, fayuhaddithuhum bil hadith minal kadhib. Dia menyampaikan kepada kaum itu hadis palsu. Berapa banyak orang pergi bertapa di gua ikhwan, tiba-tiba dengar suara. Duk terangguk, duk makan berhenti, isap okok makan berhenti. Betapa zaman moden. Tiba-tiba dengar suara. Tiba-tiba mimpi. Dalam mimpi tu Nabi bercakap satu hadis pada dia. Ya ikhwan. Apa akan jadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, fayatafarraquna fayaqulu rajul minhum sami'tu rajulan. Bila dah dia berpisah dengan mereka semua, kawan yang dia pergi bisik ni main satu rupa, dia baca hadis palsu. Syaitan reka hadis palsu ikhwan. Disampaikan kepada anak cucu Nabi Adam. Ada satu benda antum cuba bayang, syaitan nak sampai hadis palsu ni kat siapa? Dekat orang kafir tak tahu apa bala ke dekat orang Islam ke? Dekat orang Islam pula, orang Islam yang mana? Yang merepek ni ke ataupun yang hak dahsyat-dahsyat ni? Antum bayang, syaitan main kat siapa? Siapa yang nak baca hadis ni? Takkan kawan yang duk pegang tiket loteri tu? Kalau dia baca hadis, siapa nak dengar? Habis yang nak baca hadis ni siapa dia? Kawan uzlah lah. Kawan hak duk sorang-sorang, nak bersihkan diri namanya, nak mencari agama, mengembara satu bukit ke satu bukit, satu lembah ke satu lembah. Dalam gua jumpa satu orang pakaian putih. Oh, dia kata jumpa dah. Inilah aku duk cari. Rupanya setan. Baca hadis. Dia pun cerita, guru saya boleh baca hadis tanpa tengok hadis. Kita dengar terpegun. Guru saya punya kelebihan ni, kalau orang lain baca hadis daripada atas ke bawah, guru saya pada bawah ni atas. Tentu dah silap. Setan ikhwan. Kata Abdullah bin Mas'ud. Apa jadi? Dia sampaikan hadis itu, maka orang itu menyatakan, sami'tu rajulan a'rifu wajahahu. Aku dengar hadis daripada satu orang, a'rifu wajahahu. Kalau aku jumpa dia, aku kenal dia. Wala yadri masmuhu, tapi aku tak tahu nama dia. Yuhaddith, dia hanya sampai hadis ni pada aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah syaitan. Antum tengok kaitan perjalanan manusia ini nak mendekat diri pada Allah. Setan buat apa? Macam tadi Nabi sebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Dia tambah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan liyudillu bihi. Dia tambah kalimah liyudillu bihi, untuk menghalalkan bohong. Ya, hadis palsu tak boleh pakai ni dengan niat jahat. Tapi kalau hadis palsu dengan niat baik, okey. Itu yang Nawawi sebut tadi dekat kita ikhwan. Sebahagian mereka menyatakan apa dia? Kalau hal itu hal targhib, kalau hal itu hal tarhib, memberi galakan, mereka kata tak apa. Nawawi menyatakan ini seburuk-buruk, ini sekeji-keji perbuatan dan dosa yang paling besar dalam senarai dosa. Masya Allah ikhwatul iman. Seorang sahabat Nabi hak lain, nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini semua Abdullah yang hebat belaka. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Oh, dahsyat kan. Ini semua jago besar-besar. Jago hebat-hebat. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia pula cerita satu benda, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia cerita setan ni punya setan tak tahu nak apa. Cukup setan ni. Apa dia buat? Kata dia, inna fil bahri syayatina
masjunatan aw thaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'a 'ala nasi Qur'ana. Ini cerita daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata sesungguhnya dalam laut sana, ada setan. Dalam laut ni ada syaitan. Yang syaitan itu telah dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia kata Nabi Sulaiman dah tangkap mereka ni, buh dalam satu penjara, pergi simpan dalam laut. Laut mana tak tahulah, pantai timur ke pantai barat ke tak tahu, tapi dia laut. Nabi Sulaiman mana? Sabak. Nabi Sulaiman dengan apa? Tak tahu, kok Sulaiman main Malaysia pula, tak tahulah saya. Tapi cerita Nabi Sulaiman ni, cerita apa dia dengan Balkis lah kan. Negeri apa? Sabak lah kan. Nabi Sulaiman dah tangkap setan ni, dia bubuh dalam satu penjara, dia lepas masuk dalam laut. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, setan ini cuba sedaya upaya duk rengkang penjara tu, nak keluar, nak bawa jomoy dia tu keluar di atas, nak baca Quran pada orang supaya kelirukan orang dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Tengok. Pasal itu kata hadis palsu benar-benar datang daripada syaitan. Pasal itu ulama hadis tak akan saja-saja kata palsu, ikhwan. Mereka mencari sanad dia. Akhirnya berjumpa satu orang. Pasal apa buat hadis ni? Saja tak ada kerja, bagi ada kerja. Nak macam mana hang dapat hadis palsu? Dia kata kadang-kadang saya mimpi satu orang nampak soleh warak dengan janggut, dengan sugi apa ni, dia semai, dia bagi tahu kat saya bagian-bagian. Habis macam mana hang pastikan benda tu betul tak betul? Dia main dengan janggut, takkan tak betul kot. Masa saya tidur saya ada wudu. Masa saya tidur saya duk baca ni subhanallah subhanallah, takkan setan nak kacau kot. Dia main, dia cerita. Dia tak ceritakan riwayat imam mana. Saya pun tak dan tanya, jaga subuh di bang jaga. Lepas tu tak continue sambung balik tidur tu. Continue tapi orang lain pula main. Kawan hak mula tu dia tak main dah. Muka dia saya kenal lah, tapi nama tak dan tanya, handphone tak dan ambil, WhatsApp pun tak dan. Laku tu saja kawan. Laku tu saja. Jadi hadis. Ni dalam bawah bumi kita ni ada seekor lembu punya besar duk ada. Bumi ni duk ada tanduk dia. Yang duk jadi gempa bumi ni pasal dia beralih, dia lenguh lama berat. Dia beralih sikit terbalik sana. Hadis. Benda tu dalam hadis. Dikatakan Nabi kata. Macam mana kita tak kata syaitan? Kalau ni apa yang cerdik-cerdik duk pergi kaji bumi lagu mana tu, kalaulah depa jumpa ada statement dalam Islam lagu tu, dia gelak tak masuk Islam. Dia kata tak sangka hampa punya Nabi boleh cakap ada lembu, kami punya duk korek tak jumpa lembu. Daripada dulu punya duk korek tanah ni tak jumpa seekor lembu. Duk lembu tu pula besar, bumi ni pula pergi duduk atas tanduk dia. Yang kami pula duk tahu nak tengok dunia ni kena keluar naik ke atas, bukan kita masuk ke tanah. NASA semua duk naik ke atas nampak bumi bulat, lembu tu tak nampak. Dia kata memang mata kasar tak nampak, mata batin nampak. Kalau ni bukan syaitan ni, apa dia ni? Bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini semua ni dalam hadis-hadis palsu. Bahtera Nabi Allah Nuh bila dah ayak surut, Bahtera tu sudah pergi tawaf Kaabah 70 kali. Bahtera tu tawaf. Satu solat di belakang makam Ibrahim. Bahtera Nabi Nuh. Lepas tu dia pergi tersadai di Bukit Judi. Oh Masya Allah, kita baca hadis lagu ni, Masya Allah, Bahtera Nabi Nuh pun sujud kepada Allah. Macam mana kita tak mau sembahyang? Kita punya relate lah.
Ulama hadis kata apa punya merepek. Cuma dia tak katalah, hang merepek apa lah bu? Zaman Nabi Allah Nuh, mana ada makam Ibrahim? Nabi Ibrahim mai lepas Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh mana ada Kaabah? Kaabah tak buat lagi. Dia kata itulah hang tak tahu. Ni Kaabah hang tak nampak. Kaabah tu ada lama sebenarnya. Cuma zaman Nabi Ibrahim baru Tuhan zahirkan dia. Dia jawab macam tu. Dia jawab lagu tu tak pening kepala kita. Yang kawan-kawan duk dengar ni semua, oh Masya Allah, betul lah. Dia kata aku nak bagi tahu kat hang, Kaabah ni bukan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam ada. Oh, ada dia kata. Sebenarnya Nabi Adam turun ke bumi tu pasal nak buat haji ya. Apa semua ni? Antum tengok. Mereka ambil, jadikan hujah, jadi agama. Antum tengok, daripada kepalsuan lahir ibadat. Semua hadis palsu melahirkan ibadatnya bid'ah belaka. Tidak ada yang sunnah. Sunnah Nabi ini hanya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kata Imam Muslim, saya petik perkataan Imam Muslim. Kata Imam Muslim, wa'lam, ketahuilah, waffaqallahu ta'ala, semoga Allah memberi taufik kepada kamu, annal wajib ala kulli ahadin, sesungguhnya menjadi satu kewajipan pada setiap kita ini, arafat tamyiz baina sahih ar-riwayah wa saqimiha, wajib bagi kita mengetahui riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Wajib bagi kita ni ikhwan mengenal riwayat-riwayat yang sahih dan tidak sahih, supaya yang sahih dapat diriwayatkan, yang tidak sahih dapat ditinggalkan dan dijelaskan ketidaksahihannya itu supaya orang tak ikut. Dan wajib bagi kita ini, mungkin orang tu dia belajar lebih sikit, dia juga mesti mengetahui tentang perawi-perawi yang sahih dan perawi-perawi yang dituduh tidak sahih, supaya dia tidak meriwayatkan daripada mereka. Ini perkataan Imam Muslim di dalam matan Sahih Muslim itu, dihuraikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah dia sepanjang lebar. Jadi ikhwatul iman, hak inilah satu benda yang kena hati-hati ya. Kita kena hati-hati. Rupanya di belakang makna hadis-hadis palsu tu, di belakang hadis palsu ni, hadis-hadis yang tak sahih ni satu bab. Hadis dhaif ni, yang dhaif tak mesti palsu. Yang kita cakap ni yang confirm palsu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Utlubul ilm walau bisin, cari ilmu sampai ke negeri Cina. Ini dikenali dia palsu. Nabi tak pernah sebut benda ni. Kadang-kadang ulama hadis kata la asla lahu, kami pun tak tahu daripada mana asal usul dia. Antum bayang orang yang duk kaji siang malam pagi petang ilmu hadis, last sekali dia buka tangan, dia surrender, dia kata macam doktor pakar kan, ni sikit punya pakar kanser, sampai dia tak kena kanser, dia punya pakar kanser, dia tak kena kanser. Last sekali dia angkat tangan, dia kata saya pun tak tahu apa punya penyakit hang kena ni. Pakar specialist angkat tangan, duk main sakit perut, sekali dia berlari belah kiri, dia berlari belah kanan, doktor cek belah kanan, dia lari belakang. Doktor kata apa punya penyakit hang ni? Pakar angkat tangan, maknanya kawan ni memang tak tahu. Ulama hadis yang tahu matan, yang tahu sanad, last sekali mereka menyatakan la asla lahu, tak ada asal usul. Orang pegang. Allah walaupun dia kata tak ada asal usul, baik pergi kat dia. Itu cerita. Dia pegang. Mereka pegang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dijadikan tunjang dalam belajar tasawuf, dalam belajar makrifat, dalam belajar hakikat, diambil ini sebagai tunjang
Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Ulama hadis kata palsu, batil, Nabi tak pernah ucap. Dia jawab, tak apalah, Nabi tak ucap pun tak semestinya kita tak boleh pakai. Kawan, sampai pergi pakai cakap orang, lepas tu ingat itu agama, betul ke? Ni macam kita katakan, yang ni bukan Nabi kata tau, ni Pak Mentor saya kata. Kita kata lagu tu, kita clear daripada awal lah. Tapi saya nak pesan, setiap benda Pak Mentor saya cakap agama. Tapi saya abang awal-awal ini bukan hadis Nabi, ni semua kata-kata hikmat Pak Mentor saya. Tapi saya nak pesan, siapa tak ikut cakap Pak Mentor saya, tak percaya apa Pak Mentor saya kata, jaga baik-baik. Kita kata jaga apa? Aku tak tahu orang jaga baik-baik. Agama ni bukan Pak Mentor saya punya. Kenapa nak terima cakap Pak Mentor seteliti tu? Agama ni wahyu daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi. Bukan Pak Mentor. Pak Mentor kita baru berapa hari. Pak Mentor kita pun beranak tahun bila? Tahun 57, tahun Merdeka. Ataupun lama sikit, Jepun attack Melaya. Tahun tu. Masa tu Pak Mentor kita pun tak erti cakap. Tak adakah agama masa tu? Tapi orang telah pegang dia sebagai agama. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia kata riwayat ini batil, bukan daripada Nabi. Tapi masalah dia ikhwan, bagaimana nak beri penjelasan kepada umat? Hingga kita beri penjelasan kepada umat, selalu umat akan kata macam-macam. Selalu dituduh macam-macam. Kita cerita bagaimana hadis palsu tu pandangan para sahabat. Pandangan para sahabat semuanya ada hubungan dengan syaitan. Macam Abdullah bin Amru bin Al-As tadi kata, kerja setan ni duk ada dalam laut, di penjara. Nabi Sulaiman sudah penjara, balik masuk dalam laut. Dia cuba nak keluar, nak pergi baca Quran, bukan kata hadis, Quran tu ke. Tu kata setan ni cukup punya setan dia ni. Hadis-hadis okey, dia nak baca Quran palsu mai kat kita. Alhamdulillah Nabi Sulaiman dah penjara dia. Tapi yang tak kena penjara ni, yang kena 2 tahun keluar balik, yang kena ISA okey, tak keluar dah. Ni yang kena setahun 2 tahun 6 bulan, kes yang tak berat sangat lah kan. Dia keluar mai. Macam kata Abdullah bin Mas'ud tadi dia mai dalam mimpi orang duduk sorang-sorang. Kawan tu duduk berzikir, terlena dengan zikir. Antum bayang duduk zikir tu, sikit punya tasbih ke ada di badan, di tangan ni, di dalam badan ni ada wuduk, pakai pula wangi, duduk pula menghadap kiblat, duduk zikir, terlap dia mai pun bagi salam, makhraj betul, tajwid betul, baris pun tak lari. Oh, kita pun ada lah ilmu tajwid sikit, melekat cantik elok ni, takkan iblis kot. Dia tak tahu iblis yang perkenal Nabi Adam tu cakap Arab lah, takkan dia cakap Jawa kot. Dia duduk dalam syurga dengan Nabi Adam, dia cakap Arab lah. Dia main baik punya Quran duk cerita benda tu satu persatu. Dia perkenal Nabi Adam kenal. Dalam surah Toha Allah cerita apa, dia kata hal aduluka ala syajaratin khuldi wa mulkin la yubla. Arab lah tu. Dia main Adam, maukah aku cerita kat hang? Dia main dalam bentuk nak cerita. Adam orang baru, dia awal lagi, mau dah aku nak cerita, aku ada pengalaman banyak duduk tang sini. Hang nak tengok ke satu kerajaan, ada satu pokok kalau hang makan buah dia ni, hang nanti kekal dalam syurga. Hang mau tak? Satu kerajaan besar. Siapa tak mau ya kawan? Siapa tak mau? Inni lakuma minan nasihin, aku hanya bagi nasihat. Final decision in your hand. Adam pun duk fikir. Benda yang sama dia mai. Buka-buka mata dalam mimpi, nampak muka berseri. Jarak jauh bercakap, mikrofon tak ada, tapi suara sampai seketui kat telinga.
Oi, dahsyat. Wangi sepanjang masa. Kita dah ingat setan ni busuk lah. Kita dah ingat setan ni macam mana? Setan ni nanti main dengan dia duduk zaman Nabi Adam lama kan. Mesti janggut dia panjang, gigi dia panjang, gosok gigi pondok, cakap busuk. Yang tu bukan iblis, yang tu geng dia. Yang tu jadi pecacai dia. Iblis ni handsome. Iblis bukan macam tu. Kalau iblis main macam tu, orang kenal lah dia iblis. Pasal tu iblis main dengan idea-idea yang fresh. Kalau dia bawa idea abad 70-an, dia main tahun 2015, tapi idea dia orang utara kata zaman Tok Nadok. Lah ni kita duk cakap pasal apa? Lah ni dulu rumah kan ada telefon rumah. Lah mana ada telefon rumah dah? Mau pakai handset. Lah pula TV, dia main nipis aja. Dia main macam talam. Kita ingat talam buaya, rupanya TV. Pelekat macam tu datang dinding. Sikit hari lagi rumah orang tak ada TV, semua tengok by handphone lah. Tak tahu iblis main kat kita, dia bagi satu idea suruh balik zaman 1820. Siapa nak ikut iblis kalau iblis bagi idea macam tu? Tapi idea yang dia bagi ni idea merentasi zaman. Idea dia bagi ni idea orang tak boleh tolak. Zaman maju, ada kata hang tambah sikit ada Nabi. Hang adjust sikit. Adjust bagi sesuai dengan zaman. Ni, adalah orang putih mana pergi kaji apa yang ada dalam pasir ni. Kaji, jumpa rangkau orang. Tu dia punya kepala saja besar dewan ni. Hantu tengok jumpa. Tapi sapu-sapu tu jumpa. Ambil kepala bubur, kaki semua, tu dia. Kalau bahasa utara dia kata gedembai. Gedembai ni kira besar. Besar punya. Ni kod Nabi Adam. Orang putih tu tak tahu siapa. Yang pergi campak dalam otak dia, ni kod Nabi Adam, siapa? Iblis ya. Cak Nabi Adam. Siapa jumpa rangka Nabi Adam? Orang kafir. Habis Nabi Adam yang mati tu macam mana? Idea dia tu sangat saintifik. Karena tu ya kawan, hati-hatilah. Pasal tu Nabi pesan apa ya kawan? Hampa pegang dua benda, hampa tak sesat. Apa dia? Quran dan sunnah dia. Khalas. Tu orang mai cerita apa dekat kita. Pasal tu hadis palsu ni hindarkanlah diri. Bila ulama hadis sepakat dia palsu, ulama hadis bagi tahu dia palsu, mendedahkan sanad dia, habis stoplah kita. Walaupun hadis tu dia punya sedap lah, sayang nak tinggal kan. Macam Syekh Ahmad Syakir dia buat satu buku tentang fitnah kepada Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Syekh Ahmad Syakir dia buat buku tu, fitnah terhadap Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Cerita balik hadis-hadis yang menceritakan Sa'labah ni satu orang sahabat Nabi yang miskin, papa kedana. Bila dia pergi sembahyang, bini kena sorok belakang pintu. Ikhwan, dulu masa kita baca hadis ni meleleh air mata. Ya Allah, macam ni punya miskin. Antum bayang, bini kena sorok belakang pintu. Maksud dia apa? Punya miskin dia macam tu. Dia pula bagi baju kat bini sembahyang, dia pula sorok belakang pintu. Alamak. Ada ke orang miskin macam tu? Dulu mana ada kita fikir? Dulu kita fikir ni pun baru sehari dua ni aja. Dulu bila Tok Guru duk cerita hadis tu, kita pun dia duk main macam sebab tak sebab, dia duk main. Allah kesian dah, tunduk lap dengan tisu.
Pasal apa? Sa'labah. Sahabat-sahabat lain kata doalah sikit. Nabi pun apa? Nabi kata dunia ni lah. Habis takut hang menyeleweng. Mana ada menyeleweng? Bagi baju $2 pun jadilah ya Rasulullah. Nabi ambil kambing jantan betina, Nabi doakan. Nabi kata pergi menega. Pergi menega. Ikhwan, pergi menega. Saya pun dah lupa cerita Sa'labah pasal bau nasi tu duk mai. Tak lagi nak keluar Sa'labah, dia keluar Al-Qamah lagi kan. Dia kata apa memang Sa'labah pelik pula kan. Dia dah kacau. Ini baru rasa macam nasi tomato. Orang ni kawan. Jadi kesudahan dia apa? Kambing dia tu membiak. Jadi apa jadi pada Sa'labah bin Hatib Al-Ansari? Daripada 5 waktu merosot jadi 4 waktu. Lepas tu jadi seminggu sekali. Sampai Nabi tanya, mana sahabat kita ni? Dia pun kata, ya Allah, ya Rasulullah, kambing dia tu pelan membiak, tak cukup kandang, kena jadi satu padang. Dia pun dah hijrah di hujung Madinah tu. Nabi golek kepala, Nabi kata, aku dah kata dah. Mau nak jadi ujian Allah pula turun ayat zakat. Pergi ambil zakat kat Sa'labah. Sa'labah kata, amboi, masa aku susah tak ada ayat turun, ku kaya macam-macam ayat lah ni duk turun. Sa'labah cakap macam tu. Kita duk dengar tu cara cerita tu duk main. Touching tu tak? Touching. Macam tengok Hindustan, dia lalu nak meleleh air mata. Mata tak berkelip pitang mana, duk tengok tu je. Oh dahsyat no. Macam ni pun ada no. Kehendak Allah, Rasulullah wafat. Nabi pesan satu aja, aku tak mau duit zakat Sa'labah. Pesan. Naik Abu Bakar. Sa'labah dia main apa? Bersalah diri ni kan. Ya Rasul, Abu Bakar kata Nabi pesan, Nabi tak mau duit hang, aku siapa? Wafat Abu Bakar, naik pula Umar. Umar kata Abu Bakar tak ambil, aku siapa? Last sekali apa dia? Conclusion dia, Sa'labah mati kufur pada Allah. Syekh Ahmad Syakir tulis buku, dia kata tidak pernah ada riwayat yang sahih berkenaan dengan Sa'labah, dan cerita ini benar-benar menghina Sa'labah, seorang ahli Badar. Ya ikhwan, tapi cerita tu main dah lama. Orang kampung dengar okey, ustaz macam mana? Al-Fadil, alamak aku dah cerita ke orang, tak tahu dia ni beritahu tak betul. Alamak, macam mana? Nak tarik balik kan nak maki ustaz ni? Kita sebagai ustaz make some decision. Kita tak tahu cerita tu. Ahmad Syakir yang buat buku, dia cerita balik. Dia cerita balik tokoh hadis. Ahmad Syakir ni tokoh hadis besar. Dia tahqiq musnad musnad Imam Ahmad. Dia tahqiq sana, dia tahqiq sini. Ilmu Tuhan bagi kat dia. Dia tulis buku. Katalah orang macam saya ni, kat Kelabu Asap ni, saya dah cerita dah ke orang dalam ceramah. Orang mai jumpa saya, ustaz, ceramah ustaz bagus. Ustaz cerita Sa'labah tu bukan kata saya, bukan kata bini saya, nutuk mentua saya mendangis, baru dia ada akal. Dia tu duit banyak tu, zakat tu orang bagi. Power betul ceramah ustaz. Saya pun satu macamnya, seronok. Orang puji boleh tak seronok? Tak tahu dengan kehendak Allah saya pergi baca, jumpa buku ni. Awak duk main pelik. Ahmad Syakir duk bagi tahu. Apa saya nak buat? Apa saya nak buat? Sama ada saya maki Ahmad Syakir ataupun saya tarik balik cerita tu. Gamak saya nak tarik balik cerita dekat publik. Sahabat, hari tu saya nak minta maaf. Saya ada cerita pasal Sa'labah. Saya baca buku Ahmad Syakir. Ahmad Syakir kata cerita tu tak betul. Saya nak tarik balik Antum ni 1000 orang duduk depan saya, nak tinggal berapa orang? Orang tak kata apa, tapi sambil orang duduk pakai kasut keluar tu, dah jual betul, perkena kita. Lepas tu naik satu poster saya, tak mana ke orang kata Al-Fadil nak main ceramah. Aku tak mau pergi lah. Dia ni ranjau betul. Daripada 1000,
tinggal 200. Saya nak ambil risiko lah. Tapi ikhwan, inilah hidayah Allah. Hidayah Allah. Kalau kita buat tak tahu, hidayah tu dia main, hidayah tu dia sentuh jiwa kita, daripada akal kita sampai hati kita. Hidayah Allah dia sapa kita. Atas kita lah sombong kata waduk, nak menyapa pula hidayah Allah atas kita. Kalau kita sombong, kita tak mau, mesti tawaduk. Pasal itu kita belajar hadis. Kenapa hadis palsu ni bermasalah? Sebab dia daripada syaitan. Daripada hadis palsu jadi amalan bid'ah. Jadi amalan bid'ah. Antum bayang, kita baca dalam perkataan Huzaifah ibnul Yaman. Apa kata Huzaifah? Kullu ibadah la tata'abbaduha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Semua ibadat yang sahabat Nabi tidak beribadat dengannya, kamu jangan beribadat dengannya. Siapa yang cakap ini ikhwan? Huzaifah. Oi, nama besar. Tiba-tiba dunia berjalan, ni Huzaifah ni ahli syurga, dia kata apa saja ibadat Nabi tak, sahabat Nabi tak buat, kamu jangan buat. Dunia berjalan, dia main pula satu perkataan pada kita, ialah walaupun Nabi tak buat, apa salah kita buat? Yang Huzaifah kata macam mana? Yang dunia ni kata macam mana? Yalah, Huzaifah kata lagu tu, tapi tak apalah, takkanlah semua sahabat tak buat, kita tak boleh buat kot. Tapi Huzaifah ahli syurga, Huzaifah sahabat Nabi, dia kata macam tu. Apa yang Nabi tak buat, apa yang sahabat Nabi tak buat, sahabat belajar dengan Nabi, sahabat tak buat, kamu jangan buat. Dunia datang, dunia bagi tahu pada kita, tak apa, walaupun Nabi tak buat, walaupun sahabat tak buat, tak apa, kita boleh buat. Dah tak apa, tak saja, tak apa, tak apa. Sahabat ahli syurga mengaji dengan Nabi, mereka tengok wahyu turun, mata mereka nampak wahyu turun, malaikat kirim salam kat mereka, Quran kata mereka ahli syurga. Jadi perkataan yang kata tak apa, kita boleh buat, antara dua ni, Huzaifah kata jangan, perkataan ni kata tak apa. Mana kita nak ikut? Yang mana nampak dari syaitan? Inilah ikhwatul iman. Pelajaran demi pelajaran kita belajar satu persatu ikhwatul iman. Akhirnya ikhwan, saya katakan perkataan daripada Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Jauzi ikhwan, kata Imam Ibnu Jauzi, idza ra'aita al-hadith yubayinul ma'qul aw yukhaliful manqul aw yunaqidul usul fa'lam annahu al-mawdu'. Ini juga ada dalam Tadribur Rawi oleh Imam Suyuti. Kata Imam Ibnu Jauzi, dia mati pada tahun 597 Hijrah. Imam Ibnu Jauzi, kitab dia yang paling popular Talbisul Iblis, itu yang paling popular. Kitab ni di antara kitab yang perlu ada simpanan kepada kita. Dia ceritalah bagaimana iblis mengheret manusia keluar daripada sunnah Nabi satu persatu dengan bermacam-macam bahasa dan ayat. Kata dia, idza ra'aital hadis, bila kamu jumpa satu hadis, kamu tengok satu hadis, yubayinul ma'qul, yang bila kamu jumpa satu hadis, ya hadis itu berlawanan dengan akal kamu. Akal ini Allah cipta untuk membantu kita memahami agama. Akal dicipta untuk membantu agama. Akal tak boleh buat keputusan dalam hukum hakam. Syarak yang buat keputusan, akal akan cuba faham. Wujud dia untuk membantu. Bila ada kenyataan-kenyataan yang akal ni, akal tak boleh nak faham. Au yukhaliful manqul, ataupun kamu tengok ada hadis yang hadis itu menyalahi ayat Quran. Au yunaqidul usul, dan dia bercanggah dengan beberapa prinsip dasar dalam Islam. Fa'lam annahu al-mawdu', ketahuilah itulah hadis yang palsu. Pasal itu ulama kata kami kenal hadis palsu ni rihul kadhib, bau dia pun kami tahu dah bohong. Bau dia pun kami tahu bohong. Jadi ikhwatul iman, kita hati-hatilah. Pasal itu
hadis mesti ditanya dari sahabat mana, imam mana, dan apa kedudukan dia. Cukuplah kita tanya 3 tu. Daripada 3 tu, kalau orang boleh jawab 2 pun cukup dah. Hadis ni daripada Imam Ahmad, martabat dia sahih, menenangkan jiwa kita. Sebab kalau dia kata riwayat Ahmad, kita cari dalam Musnad Ahmad. Di situ kalau ada ditulis sahih, sahih. Kalau tak ada, dia berbohong. Kita boleh cam. Tapi kalau dia kata hadis ni ada, tapi lama lah saya baca, saya pun tak apa nak ingat, ada unsur syaitan. Ada unsur syaitan. Kecuali hadis tu hadis yang masyhur, lain bab. Ada satu hadis, saya nak baca satu hadis ikhwan. Hadis ni saya dengar pada tok guru saya lama, tapi saya pun antara ingat tak ingat sama banyak lah. Tapi hadis ni lebih kurang bunyi dia macam ni. Memang lebih pun ada, kurang pun ada, setannya dia. Tak boleh baca hadis lagu tu ikhwan, tak boleh. Tak boleh ikhwan. Dipelihara. Tentang Rasulullah ni jangan usik sikit, Allah murka kat kita. Tak sama. Pasal itu ikhwan, hati-hati supaya Allah memberi keberkatan kepada kita, insya-Allah. Saya ingat cukuplah dekat tu. Bau pun berlenderah duk mai. Kan, jadi kalau sambung pun dia ganggu banyak benda. Kan. Mudah-mudahan Allah beri pada kita 1-2 ilmu lah tentang ke nilai-nilai hadis yang palsu ini. Sekurang-kurangnya kita tahu amanah membaca hadis yang sahih, itu amanah. Yang kedua, kita tahu hadis palsu ni datang daripada mana, macam mana dia datang. Dan ketiga, kita tahu bagaimana satu-satu orang itu dia membina amalan-amalan yang bid'ah di atas hadis yang palsu. Dan sekurang-kurangnya kita tahu pada hari ini 4 perkara yang disepakati tadi, yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadi. Mudah-mudahan ikhwan boleh jadi satu pegangan kita untuk kita teruskan pembelajaran kita di mana saja kita berada. Bertanyalah tentang Nabi ikhwan, bertanyalah tentang Nabi, jangan senyap. Bila orang cakap pasal Nabi, tanya. Tak tanya dalam kuliah, boleh tanya luar kuliah kepada orang yang menyampaikan, ustaz, sahihkah benda itu? Di mana saya boleh rujuk? Kalau dia kata saya pun tak apa perasan, tapi percayalah ulama tak buat benda merepek. Dia cakap begitu. Kita kata tak apa. Tak apa. Itu bukan jawapan. Itu bukan jawapan. Penjelasan itu penting. Ikhwan, hayakumullah, barakallahu fikum, wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.